Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat dipertemukan dalam kuliah juzuk amma, tafsir juzuk amma, membaca kitab yang ditulis oleh Buya Hamka, dan kita masih lagi berada dalam surah At-Takwir. Kita mulakan hari ini insya-Allah dengan ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wama huwa 'alal ghaibi bidhanin wama huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dhikrun lil 'alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wama tashaa'una illa ay yashaa Allahu rabbul 'alamin. Maksudnya, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, kata Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat dia di ufuk yang nyata. Siapa dia yang dimaksudkan dalam ayat ni? Ulama tafsir mengatakan dia itu adalah Jibril. Kerana pada ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat-sifat Jibril yang telah pun kita baca, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyil makin muta'in thumma amin. Ya, jadi ayat ni Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Jibril, yang mana kata Allah, sesungguhnya Jibril itu, sesungguhnya Al-Quran itu merupakan penyampaian yang disampaikan oleh Jibril, oleh seorang utusan yang mulia, iaitu Jibril alaihi salam, yang mempunyai kekuatan di sisi Arash, dan dia merupakan malaikat yang dipatuhi dan malaikat yang dipercayai. Maka Allah Taala sambung pada ayat yang ke-23, ya. Allah Taala kata wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, yang mana ayat 22 Allah Taala kata wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun, maknanya bukanlah dan tidaklah kawanmu itu seorang yang, sifat-sifat Jibril, keadaan Jibril yang amanah dalam menyampaikan wahyu. Kemudian Allah Taala sambung dengan menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Allah, kata Hamka, setelah Allah memujikan siapa utusan Allah yang Allah kirim menghantarkan wahyu kepada Muhammad, maka Allah memuji pula siapa Nabi Muhammad itu sendiri, bahawa baginda bukanlah seorang yang gila sebagaimana yang mereka tuduhkan, sebagaimana yang orang Quraisy bagi tahu dekat orang masyarakat setempat pada ketika itu. Kononnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang gila, orang yang menipu, orang yang berdusta. Maka Allah Azza wa Jal membersihkan dalam beberapa ayat Al-Quran, membersihkan tuduhan-tuduhan tersebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebutkan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin,
sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya, yakni Jibril, di ufuk yang nyata. Di mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat Jibril di ufuk ni? Kalau kita rujuk kepada Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril kali pertama ketika berada di Gua Hira. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Gua Hira, Nabi didatangi oleh Jibril tanpa Jibril memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia adalah malaikat yang diutuskan oleh Allah. Dia datang, dia kata pada Nabi, Iqra, baca. Ulama berbeza pendapat. Adakah Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu dalam bentuk manusia ataupun dalam bentuk asalnya, dalam bentuk malaikat? Tetapi yang pastinya Jibril pada ketika itu tidak. Jibril pada ketika itu tidak menunjukkan keseluruhan jasad malaikatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, Jibril memberikan wahyu iaitu suratul Alaq ayat pertama sehingga ayat yang kelima. Jibril pun beredar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan ketakutan. Kenapa Nabi takut? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dipeluk dengan pelukan yang kuat. Orang peluk Nabi ni betul-betul. Jibril ni peluk Nabi ni betul-betul, sungguh-sungguh. Fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahad thumma arsalani. Kata Nabi, bila dia suruh aku baca, aku bagi tahu kepada Jibril, aku bagi tahu kepada makhluk ni aku tak boleh baca. Aku bukanlah seorang yang membaca, kata Nabi. Maka Nabi kata, summa akhadhani, kemudian dia ambil aku. Dia tangkap aku, kata Nabi. Faghattani, dia peluk aku, hatta balagha minni al-jahd, sehingga aku rasa penat. Summa arsalani, kemudian dia lepaskan aku. Faqala iqra, kemudian dia kata pada aku baca. 3 kali Jibril buat macam tu, kan? Kalau kita tengok para ulama punya syarah, mereka mengatakan seperti mana kata Al-Imamul Khattabi, Jibril ni dia peluk Nabi 3 kali sebelum diberikan wahyu adalah supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam fokus kepada apa yang nak disampaikan. Supaya Nabi ni fikiran dia tak fikir pada benda lain, dia hanya fikir tentang apa yang berdepan dengan dia sekarang ni. Ini penting dalam pendidikan. Anak murid yang nak belajar, supaya pembelajaran itu berkesan, mesti guru menjadikan anak murid fokus dengan pembelajaran. Fokus betul-betul. Ini juga ditunjukkan dalam hadis. Ketika mana Jibril datang nak mengajar para sahabat tentang iman, Islam dan ihsan. Yang mana kita semua tahu, Jibril datang dalam keadaan berpakaian lelaki yang sangat putih, rambut sangat hitam. Bersih baju dia, hitam bersih rambut dia. Orang tengok Jibril kan. Orang tak tahu tu Jibril. Kata Amar, baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Umar kata kami tengah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang tak dikenali, yang mana bajunya tersangat putih, rambutnya tersangat hitam. Dia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Umar tidak terlihat pada bajunya itu kesan-kesan bermusafir. Tak ada debu pun dekat baju dia. Zaman dulu bermusafir naik unta. Zaman dulu bermusafir di tengah-tengah padang pasir. Kalau berjalan mesti akan ada debu, mesti akan ada sedikit kotoran, tambahan kalau baju tu putih. Tapi dia ni nampak tak ada pula macam orang musafir, putih sungguh baju dia.
wa syadidu thawadi sya'ar, dan rambut dia tersangat hitam. Kalau betul dia kalau betul dia ni orang yang bermusafir daripada luar Madinah, mesti rambut dia pun lekat debu. Tapi tak ada. Wala ya'rifuhu minna ahad. Nak kata dia musafir, tak ada kesan musafir kat badan dia. Nak kata dia ni orang Madinah, tak ada siapa pun yang kenal di kalangan kami. Ini pelik. Umar kata ni pelik. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun duduk depan Nabi. Wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia pun melekatkan lutut dia dekat lutut Nabi. Semua orang pakat tengok aja kan. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, tolong bagi tahu saya tentang Islam. Jibril datang ni tuan-tuan, dia nak ajar kita, dia nak ajar sahabat yang ada di situ pada ketika itu tentang benda yang sangat penting yang menjadi asas dalam agama ini, iaitu Islam, iman dan ihsan. Inilah yang menjadi asas kepada pegangan agama seseorang sebelum pergi kepada bab-bab yang lain di dalam agama. Oleh kerana benda ni sangat penting, maka Jibril datang mengajar para sahabat yang ada pada ketika itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dimulakan dengan soalan, Jibril berjaya menarik perhatian kebanyakan ataupun semua sahabat yang ada dalam majlis pada ketika itu untuk fokus dekat dia. Ini satu pembelajaran yang sangat-sangat berjaya. Dan bila dia dah ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang tanda-tanda kiamat, Nabi jawab semuanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar. Tidak lama kemudian selepas daripada Jibril beredar, Nabi tanya, "Atadri man huwa ya Umar?" Kamu tahu siapa dia wahai Umar? Kata Umar, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, "Hadha Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum." Itu Jibril. Dia datang dalam keadaan dia mengajarkan kepada kamu agama kamu. Jadi, ini proses pembelajaran. Bila proses pembelajaran, perkara yang pertama yang mesti diambil berat oleh guru ialah mengambil perhatian murid. Murid kena perhati, fokus kepada guru. Jadi kena buat macam-macam lah nak bagi murid fokus tu. Yang kadang-kadang cikgu bawa itulah, bawa video lah, kan? Sebelum nak belajar, tunjuk benda-benda yang boleh menarik perhatian. Dan ini diamalkan dalam teori pembelajaran moden hari ini. Hari ini mana-mana cikgu, bila nak mengajar, mesti ada mukadimah untuk menarik perhatian anak murid supaya fokus kepada apa yang nak dipelajari. Itu juga yang dilakukan oleh Jibril alaihi salam. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya fokus kepada Jibril yang Nabi pun tak tahu itu adalah Jibril, Jibril pun memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang pertama daripada surah Alaq, iaitu awal surah Al-Alaq. Kemudian Jibril pun beredar. Lepas tu Nabi ketakutan. Nabi balik bertemu dengan Khadijah. Maka Nabi mengatakan kepada Khadijah, Zammiluni. Selimutkan aku. Cerita ni tuan-tuan pun tahu kenapa Nabi takut. Kerana Nabi nampak benda yang pelik. Nabi melalui satu pengalaman yang sangat-sangat tidak pernah dialami oleh mana-mana manusia sebelum tu. Maka logiklah Nabi ada perasaan takut. Setelah diselimutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun dipertemukan dengan Waraqah bin Naufal. Nabi dipertemukan dengan Waraqah bin Naufal oleh Khadijah. Kemudian Waraqah bin Naufal memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya yang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira dan memberikan pangkal daripada suratul Alaq itu ialah Namus. Yang berikan wahyu itu adalah Namus. Kata Waraqah, "Hadzal Namus alladhi nazzalallahu ala Musa." Itulah Namus
yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabinya Musa. Mana Waraqah tahu? Kerana Waraqah adalah ahli kitab. Walaupun dia Arab, tetapi dia ahli kitab. Kemudian daripada itu, Waraqah mengatakan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi. Dia kata apa? Dia kata hadzal namus allazi nazzalallahu ala Musa ya laitani fiha jazaa laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Alangkah baiknya kalau aku masih muda, alangkah baiknya kalau aku masih hidup jika kaum kau halau kau keluar daripada kampung halaman kau. Baru terima 5 ayat tuan-tuan, Waraqah dah boleh jangka satu hari nanti, kata Waraqah, Nabi ni akan dihalau keluar daripada kampung halaman dia. Nabi ni akan dimusuhi. Bila dia sebut aja laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk, alangkah baiknya kalau aku masih muda. Sebab Waraqah pada waktu ni dah buta dah mata dia, tua sangat dah, dia tahu dah dia tak lama dah. Dia kata alangkah baiknya kalau aku masih hidup ketika mana kaum kau halau kau keluar daripada kampung halaman. Maka Nabi SAW seolah-olah sedikit terkejut. Nabi tanya, awa mukhrijiyahum, adakah mereka akan menghalau aku keluar? Dia kata, na'am, lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Dia kata, ya, dengan pastinya dia kata, ya, tidak ada seorang pun, tidak ada lelaki pun yang membawa seperti mana yang engkau bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Kemudian Waraqah pun meninggal dunia, wahyu terputus seketika. Bila wahyu terputus, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rindu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rindu. Mula-mula takut. Lepas tu setelah diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dia telah menjadi rasul, maka Nabi pun bersedialah nak menunggu ataupun nak menerima wahyu yang lain. Tiba-tiba wahyu terputus. Tiba-tiba wahyu terputus. Bila wahyu terputus, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi ni jadi pelik. Tertanya-tanya Nabi, adakah Allah Subhanahu wa taala telah melupakan dia ataupun telah tidak lagi menghantar tidak lagi menghantar wahyu pada dia? Maka perkara ini telah bertukar daripada perasaan takut bertukar kepada perasaan rindu. Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, didatangi pula setelah beberapa lama wahyu itu terputus, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi dengan Jibril untuk kali yang kedua. Didatangi dengan Jibril untuk kali yang kedua. Bila mana Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari diceritakan, Imam Bukhari bawakan hadis daripada Al-Imam Az-Zuhri daripada jalur Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dia kata apa? Baina ana amshi idh sami'tu sawtan minas sama' farafa'tu basari fa idhal malaku alladhi ja'ani bi Hira jalisun ala kursi baina as-sama'i wal ard faru'ibtu minhu faraja'tu faqultu zammiluni zammiluni fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddaththir qum fa anzir ila qawlihi warrijza fahjur fahamiyal wahyu wa tataba, yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat menurunkan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kali kedua. Kali kedua Allah Taala hantar kali kedua Allah Taala hantar Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali pertama di Gua Hira, kali kedua Allah Subhanahu wa taala hantar Jibril setelah Nabi jadi rindu. Nabi tertunggu-tunggu, mana wahyu kedua ni? Kan mana wahyu kedua ni? Maka kata Ibn Shihab, dia riwayat daripada Jabir, dia kata ketika mana
Dia kata Nabi SAW cerita dekat dia, ketika mana saya berjalan, dia kata, ketika mana saya berjalan dekat Mekah, idh sami'tu sautan minas sama', tiba-tiba saya terdengar satu suara daripada langit. Dia terdengar suara, Nabi SAW terdengar suara daripada langit yang memanggil Nabi lah kot, kan? Farafa'tu basari, aku pun angkat pandanganku. Tiba-tiba ada malaikat yang sama yang datang bertemu dengan aku dekat Hira, dekat Gua Hira. Jalisun ala kursi, duduk di atas kursi memenuhi ufuk langit dan bumi. Dan aku pun jadi takut. Faraja'tu, aku pun kembali. Ya, aku kembali dan aku mengatakan kepada ahli rumah pada masa itu, zammiluni zammiluni, selimutkan aku. Maka Allah Taala menurunkan ayat Al-Quran, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, sehinggalah kata-kata Allah, sehinggalah Allah berfirman, warrujza fahjur. Ya, ini surah Al-Mudaththir, ayat ataupun wahyu yang kedua turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkit dan berikan amaran. Wa rabbaka fakabbir, besarkan Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, bajumu, pakaianmu hendaklah kamu bersihkan. Warrujza fahjur, hendaklah berhala itu kamu tinggalkan. Ada yang kata hendaklah segala kejahatan itu engkau jauhi. Khilaf di kalangan para ulama tafsir. Maka bila wahyu ini turun, ya, bila wahyu ini turun, kata Jabir, fahamiyal wahyu wa tataba. Jabir meriwayatkan, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menerima wahyu ini, maka turun banyaklah wahyu lepas itu dan berturut-turutan. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah ini yang kita baca, surah Takwir ini, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dia, yakni melihat Jibril di ufuk yang nyata. Inilah peristiwa yang kita bacakan tadi itu, iaitu dalam surah, iaitu dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi melihat Jibril di ufuk. Itu Nabi melihat Jibril dengan bentuknya yang penuh, dengan jasadnya yang sempurna, yang penuh nampak. Ada sekali lagi Nabi nampak, dua kali Nabi SAW nampak Jibril dengan bentuk asal yang penuh. Ada waktu-waktu yang lain Nabi nampak juga, tapi tidak penuh, nampak sebahagian daripada jasadnya, seperti mana yang diisyaratkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab dia Fathul Bari. Baik. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wama huwa 'alal ghaibi bidhanin, ya, dan tidaklah dia atas hal-hal yang gaib dapat dituduh. Kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dia mentafsirkan maksud bidhanin, tidaklah dia, yakni tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bibakhil, tidaklah Nabi ini kedekut dalam nak menyampaikan wahyu daripada Allah, wala huwa muqassir fit tabligh, tidak juga Nabi ni orang yang cuai di dalam menyampaikan wahyu daripada Allah Azza wa Jal. Maksudnya Nabi dalam menyampaikan wahyu sangat-sangat bersifat amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan wahyu, Nabi tidak ada perasaan cuai ataupun tidak ada sikap cuai. Semua yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu untuk disampaikan kepada manusia, Nabi laksanakan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling sempurna. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis, ya, ada hadis-hadis yang Allah pada peringkat awal, ya, waktu dia terima wahyu yang awal, setelah dia tahu dia adalah Nabi, ada ayat Quran Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi pada peringkat awal. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi, Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan ataupun bagi tahu dekat Nabi, janganlah gerak-gerakkan lidah kamu untuk segera membaca. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, Allah Taala kata apa?
la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kamu janganlah menggerak-gerakkan lidahmu untuk kamu segera dapat membaca Al-Quran. Kenapa Allah Taala tegur Nabi ni? Kerana pada peringkat awal tuan-tuan, waktu Jibril datang, Jibril bacakan kepada Nabi Al-Quran. Nabi ni oleh kerana dia ada semangat nak melaksanakan tugas dengan sempurna, dia bimbang, takut-takut bila Jibril beredar dia tak dapat hafal apa yang Jibril sampaikan. Jadi sebelum Jibril habis membaca wahyu yang nak disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dah baca dah. Kan kalau nak senang fahamlah kan. Kita kalau ajar anak kita ngaji, kita suruh diikut kita. Kita baca beberapa potong ayat, kita berhenti dekat orang kata apa, persimpangan tertentu ataupun kita berhenti dekat tempat-tempat tertentu untuk dia ulang. Tapi kadang-kadang dia takut dia tak boleh ulang sebab dia tak, katalah dia takut dia tak boleh ulang, maka dia belum kita berhenti baca dia dah baca dah. Kadang-kadang kita tegurlah, tunggulah saya habis baca dulu. Bagilah saya habis baca dulu, awak dengar dulu. Nanti lepas saya baca, awak baca. Tapi Nabi SAW pada peringkat awal dia takut dia tak boleh baca. Maka Allah Taala bagi tahu dekat Nabi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu menggerak-gerakkan lidah kamu untuk kamu segera membaca Al-Quran. Allah Taala bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak perlu segera. Kenapa? Kerana fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, apabila kami telah membacanya, ikutlah bacaannya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Kerana ke atas kamilah yang akan menjadikan Quran itu terkumpul di dada kamu dan kamu boleh membaca. Jangan risau. Kenapa Nabi jadi macam tu? Kerana Nabi ni orang yang bersungguh dalam nak melaksanakan tugas. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang kita baca ni, wama huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi Muhammad bukan seorang yang bakhil dalam menyampaikan maklumat yang datang daripada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang cuai dalam menyampaikan maklumat daripada Allah. Maka sebab itu Hamka mengatakan yang ghaib ialah khabar-khabar wahyu yang datang dari langit itu, dia kata. Maka tidaklah Nabi Muhammad itu dapat dituduh bahawa dia menambah atau kurang atau mengurangi apa yang diwahyukan ataupun mengada-adakan dengan mengatakan sesuatu yang bukan wahyu itu sebagai wahyu. Maka Nabi SAW adalah orang yang amanah. Nabi SAW orang yang menjalankan tugas dengan sempurna. Nabi SAW has completed the mission. Nabi telah menyempurnakan misi untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Maka ini yang kita kena percaya. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah daripada langit, daripada Lauh Mahfuz itu, dia bukan kata-kata syaitan yang direjam. Kamu kena percaya, wahai manusia, Allah Ta'ala bila dia turunkan Al-Quran, dia turunkan Al-Quran itu dengan pelbagai mukjizat. Mukjizat dari sudut linguistiknya, mukjizat dari sudut saintifiknya, mukjizat dari sudut persejarahannya. Tidak mungkin makhluk boleh untuk menurunkan kitab seperti Al-Quran. Kenapa? Kerana tidak ada satu kesilapan pun di dalam Al-Quran yang boleh dikenal pasti oleh manusia. Dan tidak ada satu pun ayat mahupun surah yang berjaya dicipta oleh manusia menyamai kualiti yang ada pada Al-Quran. Inilah keistimewaan Al-Quran yang Allah Ta'ala bagi tahu dekat kita dalam ayat ni. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kata-kata Allah Azza wa Jal, firman Allah Azza wa Jal yang ada di dalam Al-Quran ini, dia bukan kata-kata syaitanir rajim. Dia bukan kata-kata Nabi Muhammad, rekaan Nabi Muhammad. Dia bukan rekaan Jibril. Kan? Logik lah juga lah kan? Kalau kita fikir dengan akal kita lah. Al-Quran ni
dia menjadikan ramai orang Arab ni terpersona dengan keindahan bahasa dia. Tuan-tuan, manusia lah secara umumnya, kalau dia berjaya buat satu benda yang orang jadi terpesona, adakah dia nak kata dia cipta, kalau betul-betul dia cipta, ataupun dia nak kata dah ni bukan saya cipta, ni orang lain cipta? Sedangkan benda yang dia cipta tu memang hebat, dah tentulah manusia akan claim dia buat. Kalau betul-betul dia buat, kadang-kadang bukan dia buat pun dia claim dia punya. Curi kan, contohnya plagiarism kan. Zaman sekarang ni ramai orang plagiat. Ambil hasil karya orang, mengaku karya sendiri. Sedangkan bukan dia punya. Sebab apa? Sebab benda tu ada kualiti, maka masing-masing berebut. Kan? Jadi, kalau benda tu memang Nabi SAW yang cipta lah. Kalaulah ayat Quran ni memang Nabi yang buat, dengan keindahan bahasanya, dengan mukjizat dari sudut pensejarahannya, mukjizat memberitahu benda-benda yang gaibnya, Nabi yang buat, dah tentu Nabi claim saya lah yang buat, kan? Tapi Nabi tak buat. Nabi kata, Nabi tak claim itu adalah kata-kata dia. Itu Nabi kata ini kalam Allah. Selain daripada Quran, hadis Nabi kata ni kalam dia, kan? Memang ia adalah kalam Allah lah. Tak ada kepentingan pun Nabi nak tipu, kan? Sebab itu Heraklius ketika dia bertemu dengan Abu Sufyan, waktu tu Abu Sufyan masih lagi kafir. Heraklius pembesar, orang kata apa? Pembesar Maharaja, pembesar Rom Timur yang berpusat di Konstantinopel, Turki pada masa itu, panggil Abu Sufyan. Kenapa dia panggil? Sebab dia terima Heraklius menerima surat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak Heraklius untuk masuk Islam. Jadi sebelum dia baca surat tu, dia nak tahu dulu siapa yang hantar surat kat dia. Jadi dia tahu surat tu datang daripada Madinah. Dia cari orang yang nasab dia hampir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika itu Abu Sufyan dan rombongan dia datang daripada Mekah bersama dengan Arab-Arab jahiliah ni. Dan Abu Sufyan pada masa itulah orang yang paling dekat nasabnya dengan Nabi SAW, kerana mereka ini datang daripada keturunan Qusay. Datang daripada keturunan Qusay. Maka bila ditanya soalan, ditanya beberapa soalan, dia tanya Abu Sufyan, Nabi ni tipu tak? Nabi ni berbohong tak? Abu Sufyan kata tidak. Maka sebab itu kata Heraklius, aku tahu, dia kata, kalau dia ni dalam urusan dunia pun, dalam urusan manusia pun dia nak tipu, dia tak tipu, takkanlah urusan Allah dia nak tipu. Maksudnya manusia ni, kalau urusan sesama manusia pun dia tak tipu menggunakan nama orang, takkan dengan nama Allah dia berani nak tipu. Sebab Nabi SAW sebelum daripada dilantik menjadi Nabi, dia dah digelar Al-Amin dah. Dia dah digelar seorang yang amanah, seorang yang jujur. Reputasi tu ada dekat Nabi SAW. Walaupun sebelum dia jadi Nabi. Kan waktu nak hijrah, kan Nabi SAW mengarahkan Ali bin Abi Talib untuk membedakan semula harta-harta yang disimpan pada dia. Kenapa orang simpan harta pada Nabi? Kerana orang percaya Nabi. Orang percaya Nabi ni amanah. Orang percaya Muhammad ni kalau simpan harta kat dia tak hilang. Dia jaga elok. Maksudnya kejujuran tu ada pada Nabi SAW. Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata, apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan dan dia kata ini adalah daripada Allah, ia memang daripada Allah. Ia bukan datang daripada syaitan yang direjam. Ia bukan datang daripada syaitan. Kalau betul ia adalah kata-kata syaitan, sudah pastinya zaman itu ada tukang-tukang sihir, ada kahin, bomoh-bomoh yang berkawan dengan syaitan, yang berdamping dengan syaitan ni, pastinya boleh bawa ayat yang hampir sama kualitinya. Tapi tak ada walaupun satu. Tak ada. Musailimah Al-Kadzab yang mengaku dirinya Nabi, cuba untuk reka. Kononnya dia pun dapat wahyu. Tapi perkataan yang direka sangat-sangat rakik, sangat-sangat lemah, sangat-sangat tak teratur dan tak tersusun. Tidak seperti mana bahasa Al-Quran yang begitu indah dan tersusun. Ini membuktikan bahawasanya Al-Quran ialah kalam Allah, bukan kalam mana-mana makhluk.
Fa aina tadhhabun, kata Allah. Ke mana kamu nak pergi? Mana lagi kamu nak pergi? Kamu dah tahu dah bahawasanya Nabi Muhammad itu amanah. Kamu dah tahu dah bahawa Nabi Muhammad ini bukan orang yang cuai. Kamu tahu dah Nabi Muhammad ini bukan seorang pengkhianat untuk menambah sesuatu yang tidak ada. Dia bukan orang yang suka menipu. Untuk menipu demi kepentingan diri dia. Tak ada kepentingan pun untuk Nabi menipu dalam urusan agama ni. Untuk apa dia tipu? Maka Allah Ta'ala kata, fa aina tadhhabun. Kamu tahu Quran itu kualiti tak sama macam kalam makhluk. Tapi kamu nak pergi ke mana? Kata Hamka, kalau sudah demikian jelas dan terangnya, yang membawa wahyu itu ialah malaikat yang diangkat oleh Allah menjadi rasulnya yang mulia. Kedudukannya kuat, dia amanah, dia tak bohong. Dihantar pula kepada manusia yang paling mulia yang kamu sendiri kenal, duduk bersama kamu. Daripada awal kehidupan dia, kamu tahu dia adalah orang yang amanah. Orang yang jujur, orang yang tidak membohong, orang yang tidak khianat, orang yang tidak biasa cuai dalam tugasnya. Bawa benda ni, kamu tak ada ruang lain dah. Kamu nak ke mana lagi? Sepatutnya kamu terima. Ini adalah kalam Allah. Kamu beriman bahawasanya Al-Quran ini memang datang daripada Allah. Soalan ini dipanggil soalan untuk ingkar. Bukan soalan untuk ambil tahu. Kamu nak pergi ke mana lagi ni? Sepatutnya kalau kamu menggunakan akal kamu, kamu akan beriman dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, in huwa illa dhikrul lil alamin. Dan dia itu tidak lain melainkan, tidak lain tak bukan, melainkan satu peringatan kepada seluruh alam. Dia tu rahmat untuk seisi alam. Dia bukan hanya terbatas untuk satu kaum, ataupun untuk satu kelompok, atau untuk satu waktu. Dia adalah buat selama-lamanya. Selama alam dunia ini masih didiami oleh manusia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat dan ciri-ciri Islam. Sifat dan ciri-ciri Islam ni bukan hanya terbatas pada kaum yang tertentu. Sifat dan ciri-ciri Islam ni bukan hanya terbatas pada waktu yang tertentu. Sifat dan ciri-ciri Islam ni bukan hanya terbatas pada tempat yang tertentu. Sebaliknya kita selalu mendengar seperti mana yang disebutkan oleh para ulama, syariatul Islam salihatun likulli zamanin wa makan. Syariat Islam ini sesuai digunakan, ya, sesuai digunakan di setiap masa dan di setiap tempat. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan kita, orang kata apa, satu pengajaran ataupun satu penegasan bahawasanya Al-Quran yang diturunkan, Islam yang diturunkan kepada manusia, dia adalah satu peringatan untuk alam. Jadi kita kena sampaikan isi kandungan Quran, kena sampaikan ajaran Islam kepada manusia seluruhnya. Ya, dia adalah satu, orang kata apa, surat cinta Allah. Surat cinta Allah kepada manusia keseluruhannya. Bukan hanya untuk orang Islam. Al-Quran bila diturunkan, orang Islam mendapat hidayah. Orang yang bukan Islam mendapat perlindungan, kerana bila Islam menguasai sesebuah negara, bila Islam berjaya dimartabatkan sebagai agama yang tertinggi dalam sesebuah negara, Islam tidak akan membenarkan mana-mana orang dizalimi. Semua akan diberikan hak. Semua akan diberikan rahmat untuk duduk secara aman dan tidak diganggu. Walaupun orang kafir itu kita kata mereka tak benar dari sudut, orang kata apa, dari sudut agama mereka, tetapi mereka tidak dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam secara paksa, tak. Mereka dibiarkan untuk beramal dengan ajaran agama mereka. Dalam dunia mereka dilindungi. Di akhirat Allah Ta'ala akan azab mereka jika mereka mati di dalam kekufuran. Baik. Iliman sya'a minkum ayyastaqim. Dia adalah peringatan untuk seluruh alam. Tapi untuk siapa? Liman sya'a minkum ayyastaqim, iaitu untuk siapa-siapa di antara kamu yang ingin berlaku lurus. Ya.
untuk berlaku lurus. Maksudnya apa? Maksudnya ada manusia dengar Al-Quran menjadi orang baik. Ada manusia dengar Al-Quran tak jadi apa. Ada manusia dengar Al-Quran, ya, salah guna ayat Quran untuk kepentingan dunia dia. Sebab itu kita kena hati-hati. Yang menjadi peringatan ni, Quran boleh jadi peringatan ni untuk siapa? Untuk orang yang betul-betul nak berlaku lurus pada diri dia. Allah Ta'ala bagi tahu dah siap-siap. Kita baca Quran, kita nak cari hidayah daripada Quran. Kita baca Quran, kita nak supaya Al-Quran memberikan kita pengajaran yang berguna untuk kehidupan kita. Bukan kita mempergunakan Quran untuk orang kata apa, kepentingan dunia kita. Bukan. Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata dia tu peringatan, Quran untuk peringatan bagi sekalian alam. Ya? Liman sya'a minkum ayyastaqim. Tapi untuk orang yang betul-betul nak berlaku lurus akan jadi peringatan. Dia akan jadi orang yang sentiasa mengambil manfaat daripada Al-Quran. Adakah orang yang baca Quran tetapi dia sesat? Ada. Khawarij umpamanya baca Quran. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, mereka membaca Al-Quran. Yaqra'un Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. La yujawizuna taraqiyahum. Tetapi orang kata apa? Mereka baca Quran, Quran itu tidak lepas kerongkong mereka, hanya sampai di sini, tidak menghayatinya dengan jiwa. Maka apa yang mereka lakukan bila baca Quran? Mereka ambil zahir Al-Quran, membunuh orang atas nama Al-Quran. Mereka membunuh orang atas nama Islam. Seperti mana yang Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi mengecam mereka. Yaqtuluna ahlal iman wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang yang beriman dan mereka membiarkan orang-orang kafir. Alasan mereka kerana orang-orang yang beriman ni telah menjadi kafir bila buat dosa besar. Mereka membaca Al-Quran, tetapi pentingnya membaca Al-Quran itu dengan tadabbur, mencari hidayah dengan jiwa yang bersih, dengan jiwa yang murni, bukan hanya sekadar pemahaman yang cetek, tidak bertadabbur. Maka manusia yang seperti ini akan hanyut. Mereka bukanlah orang yang inginkan kebenaran, mereka bukanlah manusia yang inginkan jalan yang lurus. Jadi sebab itu kita setiap hari wajib baca doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, yang mana disebutkan di dalam surah Fatihah yang wajib kita baca setiap hari kerana kita wajib salat. Wahai Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan orang yang kau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang yang kau murka, bukan juga jalan orang yang sesat. Siapa jalan yang dimurkai ni? Siapakah jalan orang-orang yang dimurkai? Ulama tafsir kata ghairil maghdub, orang yang dimurkai ni, jalan orang yang dimurkai yang kita tak nak ni ialah jalan Yahudi. Waladdallin, bukan juga jalan orang yang sesat. Siapa dia? Golongan Nasara. Kenapa? Dalam beragama ni tuan-tuan, ada dua benda yang merosakkan. Yang pertama, perbuatan melampau. Orang yang beragama, ini kita bincang orang yang nak kepada agama. Orang yang tak nak kepada agama, yang cuai terhadap agama, yang melakukan maksiat, confirm dia akan binasa. Ya, confirm dia ni akan binasa kalau Allah Ta'ala tak ampunkan dia. Hidup dalam dunia minum arak, hidup dalam dunia mencuri, hidup dalam dunia makan rasuah, hidup dalam dunia buat zalim ke orang, hidup dalam dunia melakukan syirik. Ini orang yang cuai terhadap agama. Ini golongan yang pertama. Mereka akan binasa bila sampai ke negeri akhirat apabila mereka ini tidak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan pertama. Yang ni selesai. Manusia tahu yang ni. Siapa yang tak taat kepada Allah, siapa yang melakukan syirik pada Allah, mereka ni bila sampai ke negeri akhirat, mereka berada dalam keadaan yang bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan yang nak kepada agama tetapi membahayakan diri mereka. Orang yang nak kepada agama yang membahayakan diri mereka ni ada dua kategori. Kategori yang pertama,
ialah orang yang dimurkai. Siapa golongan yang dimurkai? Para ulama kata sifat ini ada pada golongan Yahudi. Apa yang ada pada golongan Yahudi? Melampau dalam beragama. Melampau dalam beragama ni maksudnya apa? Ubah agama daripada agama yang ringan menjadi agama yang berat. Ubah kehendak Tuhan berdasarkan hawa nafsu mereka hanya semata-mata kerana nak mendapat habuan dunia, ubah. Maka sebab itu golongan Yahudi Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran dengan celaka. Ada satu ayat dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan tengok, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut mereka dengan sebutan celaka. Ya. Kenapa Allah Ta'ala sebutkan mereka ini celaka? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecam mereka kerana mereka mengubah ajaran agama. Disebabkan oleh kerana nakkan habuan dunia satu, sebahagian daripada mereka kerana mereka ini nak melampau dalam beragama. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allah Ta'ala ulang 3 kali celaka dalam ayat ni. Apa maksudnya? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim. Celakalah bagi golongan yang menulis kitab dengan tangan mereka. Menulis kitab, menulis lembaran dengan tangan mereka sendiri. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mendakwa ni daripada Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Supaya mereka dapat membelinya dengan harga yang murah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Celakalah apa yang tangan mereka tulis. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah apa yang mereka usahakan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ni golongan yang pertama. Golongan Yahudi yang mengubah agama disebabkan oleh kerana kepentingan dunia. Sebahagian daripada mereka ya mengubah agama disebabkan oleh kerana kemelampauan mereka dalam beragama. Itu yang pertama. Yang membahayakan diri orang yang nak beragama ni, pertama sifat melampau. Sama ada melampau tu disebabkan oleh kerana nakkan habuan dunia ataupun kerana memang dia orang rasa tak cukup dengan apa yang Allah Azza wa Jalla telah syariatkan bagi dia orang. Ini bahaya. Satu lagi ialah golongan yang dalin, disebutkan di dalam Al-Fatihah, golongan yang sesat. Siapa golongan yang sesat ni? Golongan yang sesat ni sebahagian fuqaha, sebahagian ulama tafsir mengatakan golongan Nasrani, iaitu kejahilan. Ada orang yang beragama, tekun dalam beragama, tetapi agama yang mereka pegang, amalan agama yang mereka bina berdasarkan kepada kejahilan. Mereka menyangka bahawasanya agama yang mereka pegang itu benar, tetapi mereka tak ikut petunjuk wahyu. Mereka mengikut pandangan-pandangan padri-padri mereka sehingga mereka menjadi sesat daripada jalan yang sebenar. Maka kejahilan tanpa ada ilmu, kemelampauan disebabkan inginkan habuan dunia dan merasakan tidak cukup terhadap apa yang Allah Ta'ala syariatkan, telah membinasakan golongan yang beragama sebelum daripada kita. Sebelum daripada kita, ahli kitab diberikan dengan kitab, tetapi mereka telah menjadi sesat. Sebab apa? Sebab jahil satu, melampau dua. Melampau ni pun ada yang melampau disebabkan oleh kerana rasa tak cukup dengan syariat yang Allah Ta'ala bagi. Ada juga yang melampau ubah agama sebab nak habuan, nak bagi orang tengok, oh agama yang dipegang ni, agama yang dia bawa ni susah betul, ini betul sungguh. Maka sebab itu kedua-dua golongan ahli kitab menjadi sesat, menjadi kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita golongan ahli sunnah wal jamaah daripada kalangan orang Islam, kita berada di pertengahan. Kita tidak melampau dalam beragama, kita hanya berpada dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidah dan ibadah. Dalam bab dunia, selagi mana tidak ada larangan kita buat, bila ada larangan kita tinggalkan. Begitu juga kita mementingkan dalil, mementingkan sumber.
Kita tidak mengatakan ikut buta je tanpa mengetahui dalil. Kita tak kata begitu. Inilah kelebihan ulama-ulama Islam. Imam Abu Hanifah umpamanya, dia pernah menegur Abu Yusuf. Ketika mana Abu Yusuf belajar dengan Abu Hanifah. Abu Yusuf ni kita kenal lah kan. Dia ni, orang kata apa? Dia ni anak murid yang kanan Abu Hanifah. Dia bertegur anak murid dia. Dia kata, malang kamu tulis hari ni. Mungkin hari ni kamu tulis, esok aku ubah pendapat. Lusa aku ubah lagi pendapat. Abu Hanifah nak bagi tahu pada anak murid dia, boleh tulis, tetapi jangan jadikan apa saja yang datang daripada mulut dia ni seumpama dalil syar'i, seumpama agama yang tidak langsung boleh untuk orang kata apa, untuk berbeza pendapat. Abu Hanifah menyedari hakikat tu dan diajar pada anak murid dia. Islam, ulama-ulama Islam tidak mengenal ketaksuban. Sesiapa yang membuka kitab Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' umpamanya, kitab Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi umpamanya, dia akan dapati Al-Imam An-Nawawi merupakan tonggak utama dalam madhab Asy-Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang yang sangat berjasa dalam madhab Syafi'i. Tetapi ada beberapa keadaan Imam Nawawi seolah-olah cenderung dengan pendapat ulama daripada mazhab lain. Ulama daripada mazhab lain dia tak pilih pandangan Imam Syafi'i. Walaupun dalam banyak keadaan dia memang memilih pandangan Imam Syafi'i, tetapi dia nak bagi tahu kat kita, dia nak bagi isyarat kat kita bahawasanya dalam beberapa keadaan kita dibenarkan untuk berbeza pendapat dengan tokoh yang kita sayang. Kita dibenarkan untuk berbeza pendapat dengan tokoh yang kita rasa ijtihad dia paling betul, kerana dia adalah manusia. Seperti mana kata Imam Malik rahimahullah, kata dia, kullu nas yu'khadhu min kalami, kullu insan yu'khadhu min kalamihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Yang bermaksud, Imam Malik kata semua manusia ini kata-katanya boleh untuk diambil dan boleh juga untuk ditolak, kecuali orang yang berada di dalam kubur ini, lalu dia mengisyaratkan kepada kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah orang kata keseimbangan ulama Islam dalam meletakkan agama di tempat yang sewajarnya, agama di tempat yang betul, membezakan di antara prinsip Islam yang kita tidak boleh untuk berbeza, yang mesti dipegang oleh kita semua, prinsip wahyu yang ia datang daripada Allah dan Rasulnya, dan mereka juga membezakan di antara ijtihadat ataupun ijtihad dan pandangan para ulama yang terdedah kepada kesilapan dan betul. Yang mana yang orang kata apa? Terdedah kepada ijtihad, maka pada ketika itu kita boleh berlapang dada. Seperti mana kata Imam Syafi'i, seperti mana kata Al-Imam Syafi'i kepada anak murid di Yunus As-Sadafi. Mereka berbeza dalam satu dua pendapat. Imam Syafi'i memberi pesanan kepada Yunus. Dia kata, ala yastaqim an nakhtalifa fi mas'alatin wa nakunu ikhwana. Wa nakuna ikhwana. Tidakkah boleh, tidakkah lurus, tidakkah boleh untuk kita ni masih lagi boleh berbeza pada satu-satu pandangan, tetapi kita tetap menjadi saudara. Kerana apa? Kerana masing-masing ada sangka baik. Saya tahu awak nakkan keredaan Allah, awak tahu saya inginkan keredaan Allah. Kalau kita berbeza dalam beberapa perkara, dan perkara itu boleh untuk diberikan perbezaan, diberikan ruang untuk berijtihad, maka dalam keadaan itulah, para ulama Islam berijtihad mencari kebenaran, tetapi tidak menyesatkan mana-mana pihak yang berbeza dengan mereka, selagi mana mereka kata apa, mempunyai hujah masing-masing dalam perkara yang dibenarkan untuk kita berbeza pendapat. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut lagi. Allah Taala kata, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin." Tetapi tidaklah kamu akan mahu kecuali jika dikehendaki oleh Allah, Tuhan yang menguasai sekalian alam. Maksudnya di akhir ayat ni, di akhir surah ni, maafkan saya, di akhir surah ni Allah Subhanahu wa taala tutup surah ni dengan bagi tahu apa saja yang kita inginkan di dalam dunia ini tidak akan berlaku melainkan mesti dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itu Hamka sebut, dia kata, sebab itu maka langkah pertama yang hendaknya kamu tempuh ialah menembus tabir-tabir hawa nafsu yang menghambat antara dirimu dengan Allah. Kalau tabir hawa nafsu itu telah lama membelenggu diri itu, sudah dapat direnggutkan sendiri dari diri, akan hilanglah batas hati dengan Allah. Dan bila mana batas hati itu telah hilang, Tuhan Allah sendirilah yang akan memimpin kita menuju kepada yang Dia redai. Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kat kita, tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kehendak apabila Allah Taala tidak izinkan. Semua yang berlaku di atas muka dunia ni dengan izin Allah semata-mata. Jadi kita berusaha untuk menjadikan diri kita ni hamba yang baik, menjadikan diri kita ni hamba yang taat, menjadikan diri kita ni sentiasa mengharapkan panduan dan dorongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan, orang kata apa, daripada ayat ke-23 yang kita baca sehingga ayat yang ke-29 ni, saya boleh katakan, ya, saya boleh katakan bahawasanya kita boleh rangkumkan beberapa poin yang utama. Yang mana yang pertama, ayat-ayat daripada 23 sehingga 29, Allah Subhanahu Wa Taala menekankan tentang konsep amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah nabi yang amanah, nabi yang tidak khianat, nabi yang telah menyampaikan segala yang perlu untuk umat dia tahu. Tidak cuai nabi ni, tidak bakhil dan tidak khianat, tidak menambah apa-apa yang tidak ada di dalam wahyu dan tidak mengurangkan walaupun sedikit. Ni benda yang kita kena yakini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan baginda telah menyelesaikan segala tugas yang telah diamanahkan oleh Allah kepada baginda. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila wafat, semua tugas-tugas Nabi telah selesai. Ya, sebab itu bila turun saja ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah aku sempurnakan kepada kamu nikmatku dan aku redha Islam sebagai agamamu. Turun je ayat ni bagi tahu kepada kita, isyarat kepada kita dengan isyarat yang sangat-sangat jelas bahawasanya, ya, bahawasanya kita kena akui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan penyampaian agama kepada umatnya. Semuanya telah dirakam. Jadi sebab itu para ulama memerangi golongan yang menyebarkan hadis palsu. Kan? Para ulama dia perang dengan orang yang menyebarkan hadis palsu. Mereka membantras, betul-betul bantras. Sebahagian mereka buat label, bahkan yang keras. Kalau mereka melihat pemalsu-pemalsu hadis ini banyak sangat memalsukan hadis, mereka akan berikan gelaran yang sangat dahsyat seperti Dajjal, Kazzabun Khabith. Dajjal ni maksud Dajjal, kaki bohong. Kazzabun Khabith, pendusta yang jijik. Kan? Jadi kalau orang tengok bahasa-bahasa imam hadis zaman dulu ni, kritik pemalsu hadis, kita tengok ustaz-ustaz belajar hadis zaman ni, bahasa dia tak keras lah. Kan? Kita tegur sikit lah, kan. Kalau kita tengok macam mana ulama dulu tegur dan kecam pemalsu hadis, kita akan dapati mereka sangat tegas. Mereka sangat tegas. Kazzab wallah, mereka kata, pembohong demi Allah. Kan? Kenapa? Kerana orang yang memalsukan hadis dan menyebarkan dengan alasan untuk kata saya sebarkan ni bukan apa, saya sebarkan ni sebab nak ajak orang buat benda baik. Ini yang pernah berlaku zaman dulu. Maisarah bin Abdul Rabbih, seorang pemalsu hadis. Dia memalsukan hadis. Bila orang tanya kenapa, dia kata wada'tuha uraghibun nasa fiha. Aku memalsukan hadis supaya aku galakkan orang buat benda-benda yang bagus, dia kata. Ajak orang beribadat. Sama juga macam Nuh Al-Jami', Nuh bin Abi Maryam, memalsukan hadis hanya semata-mata nak suruh orang beribadat. Tapi dia tak sedar. Seperti mana kata Syekh Al-Qaradawi di dalam kitab dia Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah, dia kata apa? Dia kata orang yang memalsukan hadis dan menganggap
ia adalah sesuatu yang baik, menipu untuk kepentingan Islam, sebenarnya dia telah menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Dia telah menganggap bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak amanah. Seolah-olah macam dia nak kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau telah wafat dalam keadaan ada lagi beberapa kerja-kerja tentang Islam ini yang tak selesai. Kan? Yang tak selesai. Maka tak apa, biarlah saya yang buat reka hadis supaya hadis ini boleh melengkapkan ajaran agama yang masih belum selesai sedangkan kau dah wafat. Ini benda yang sangat bahaya, tuan-tuan. Siapa yang percaya ataupun siapa yang boleh terima benda ni, dia secara tidak langsung seolah-olah merasakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak sempurnakan amanah dengan betul, tidak melaksanakan amanah dengan sempurna. Sebab itulah orang-orang yang belajar hadis ni, tuan-tuan, mereka begitu tegas dan keras kepada orang-orang yang suka memalsukan hadis dan menyebarkan hadis palsu. Ya, cukup dengan apa yang ada. Seperti mana kata Ibnul Mubarak, fi sahihil ahadis ghunyah an dha'ifiha wa an saqimiha. Pada hadis-hadis yang sahih itu sudah ada orang kata apa, sudah ada kecukupan daripada kita nak mencari hadis-hadis yang palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila Allah Ta'ala meletakkan bahawasanya, meletakkan ketetapan Nabi bersifat amanah, Nabi tidak khianat, Nabi tidak culas, Nabi tidak cuai, begitu jugalah orang yang ingin menjadi pewaris Nabi SAW yang membawa risalah, yang membawa ajaran agama. Dalam dunia ni ada orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan kecenderungan dia minat untuk belajar agama. Saya umpamanya minat belajar agama. Kan? Belajar benda lain saya tak minat. Kan? Tiba-tiba belajar agama ni jadi minat daripada kecil. Bukan kerana keluarga saya ni keluarga ustaz-ustaz, tak. Bukan juga, kan. Keluarga saya ni kira macam orang kata apa, dalam keluarga besar saya je lah yang boleh sikit bahasa Arabnya. Kenapa? Minat. Allah Ta'ala, mungkin Allah Ta'ala jadikan minat saya di sini, tapi saya kena nasihati diri saya, kita kena amanah untuk menyampaikan risalah. Seperti mana Nabi itu amanah, Nabi itu jujur, Nabi itu menyampaikan agama tanpa ada tanpa ada ciri-ciri cuai ataupun ciri-ciri culas, kita juga kena bersifat dengan sifat yang sama. Amanah di dalam menyampaikan risalah. Yang mana amanah dalam menyampaikan risalah ini akan tergugat apabila kepentingan kita akan terganggu apabila kita bercakap perkara yang benar bertembung di antara hak Allah dan hak Rasul. Maka pada ketika itu kita nilailah, adakah kita nak mengutamakan kebenaran ataupun kita nak mengutamakan habuan dunia kita. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku dia sayang lebih daripada dia mencintai ibu bapanya, lebih daripada dia mencintai anak-anaknya, dan lebih dia mencintai manusia selainnya. Kita kena paksa diri sayang Nabi lebih daripada segala-gala manusia yang ada di alam ini. Kenapa? Kerana melebihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah tuntutan agama. Kalaulah bertembung di antara habuan dunia kita dengan habuan agama, cakap benda ni umpamanya kena kecam, cakap benda ni umpamanya hilang pengaruh, cakap benda ni umpamanya orang tak panggil ceramah dah, contohnya kan. Kena tarik tauliah umpamanya kan. So kita kena fikirlah, nak cakap ke tidak? Kan kita nilai diri. Kita nilai diri kita. Kalau cakap benda ni orang tak suka, saya bukan tak nak cakap tapi orang tak suka, nanti orang marah saya. Padahal benda tu kena cakap. Jadi kalau kita mendahulukan kepentingan Allah dan Rasul, benda ni palsu, siapa pun sebut palsu, tetap palsu. Kita tak boleh kata yalah walaupun palsu tapi sebab dia cakap kita kena kata sahih. No, tak boleh.
Kerana Islam dia bukan melihat kepada apa? Dia tak melihat kepada siapa yang cakap tu. Dia melihat kepada fakta. Dia melihat kepada fakta. Betul ke tak benda ni daripada agama? Kan? Kalau betul benda ni pada agama, siapa pun yang cakap, kita kena betul lah. Kalau kita kata betul hanya semata-mata sebab dia puak kita cakap, puak lain cakap, jadi tak betul, asabiah lah tu. Itulah yang dinamakan oleh Nabi SAW sebagai asabiyah. Asabiyah ni bahaya lah. Kerana asabiyah ini perangai orang jahiliyah yang dibuang oleh Nabi SAW lama dulu. Kita membela kebenaran atas dasar dia adalah kebenaran. Bukan kerana kita bela kebenaran disebabkan dia dibawa oleh geng kita. Bukan kita menentang kebenaran itu sebab dia datang daripada puak yang lawan dengan kita. Ini bukan sifat orang Islam. Amanah dalam menyampaikan agama perlu untuk dididik dalam diri pendakwah yang merupakan pewaris kepada para anbiya. Ini untuk diri macam orang macam saya lah kan. Saya ni ada sikit lah, bukanlah banyak. Sikit. Orang kata apa? Tanggungjawab. Kerana Allah Ta'ala bagi sikit ilmu. Pas tahu tentang agama sikit, tak banyak pun, sikit je. Kena ada perasaan tanggungjawab amanah. Ya, kena ada perasaan amanah dalam menyampaikan agama, amanah dalam melaksanakan tugas menyampaikan kebenaran. Tak kira siapa pun, kena bagi tahu benda ni benar. Benda ni yang benar, benda ni yang salah. Benda ni yang siapa pun, orang suka ke tak suka, kita terpaksa cakap. Kita tak cari kebencian orang. Tetapi bila sampai satu masa bertembung di antara redha manusia dan redha Allah, sebagai seorang pendakwah yang membawa risalah, yang menyambung membawa risalah Nabi SAW, kena dahulukan redha Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kat kita tentang kepentingan istiqamah. Kan? Quran ini Allah Taala turunkan menjadi hidayah kepada orang yang istiqamah, orang yang sentiasa muhasabah diri, orang yang sentiasa menuntut ilmu, orang yang sentiasa mendengar nasihat. Sebab tu kalau kita tengok juzuk Amma ni, di akhir-akhir Al-Quran, biasa orang baca Quran daripada awal-awal, di akhir-akhir Al-Quran banyak cerita berkenaan dengan kiamat. Banyak cerita berkenaan dengan kiamat. Sebelum kita menghabiskan Quran, seolah-olah Allah Ta'ala nak memberikan kita satu peringatan yang berkali-kali. Kamu insan, kamu insan, kamu insan. Yang mana insan akan mati, akan dipertemukan di hari kiamat, akan dihadapkan di hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jal, akan ditimbang amalan, akan dihisab, akan diperhitungkan apa yang mereka lakukan di dalam dunia ni. Ia seolah-olah memberikan satu gambaran bahawasanya kehidupan kita ini tidak berakhir di dalam dunia dan berakhir begitu saja. Bila berakhir saja kehidupan kita dalam dunia, kita akan hidup semula di barzakh dan kita akan hidup semula di dalam di padang mahsyar dan kita akan diperhitungkan di sana. Itu yang bahaya. Jadi kepentingan untuk istiqamah. Apa itu istiqamah? Sentiasa mulazamah diri dengan nasihat. Sentiasa mulazamah diri dengan banyak mengingati mati. Sentiasa mulazamah diri, membiasakan diri untuk menghadiri majlis agama. Sentiasa melazimkan diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kita manusia, kita tak nafi, ada ketikanya kita akan terganggu dengan orang kata apa? Dengan cabaran-cabaran, dengan godaan-godaan dunia. Tetapi itu bukan jalan mati. Orang yang orang kata apa? Orang yang tersesat jalan, itu bukan jalan mati untuk dia. Islam ni dia macam satu jalan yang lurus. Di kiri dan kanan ada simpang. Syaitan, setiap simpang tu ada syaitan panggil. Dan simpang itulah maksiat. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Yang mana Ibnu Mas'ud kata, khattan Nabi SAW khatta mustatila. Nabi buat satu garis panjang. Summa khatta khututan an yaminihi wa shimali. Kemudian Nabi buat garis panjang dekat kiri dan kanan. Nabi kata, haza sabilullah. Ni jalan Allah. Yang panjang ni jalan Allah, ni jalan Islam. Tengah-tengah. Wa hadha subul. Nabi kata, wa hadhihi subul. Ni jalan-jalan ni, fi kulli sabili minha syaitan yad'u ilaih. Setiap jalan-jalan simpang-simpang ni ada syaitan yang panggil.
Kita manusia, kita berada di jalan yang lurus. Bila kita beriman, kita berpegang dengan, orang kata apa? Dengan tauhid, kita berada di jalan yang lurus. Pegang syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berada di jalan yang lurus. Tapi kadang-kadang kita terbabas. Kita termasuk simpang. Syaitan panggil kita termasuk simpang. Syaitan panggil kita, kita masuk simpang. Adakah bila kita masuk simpang maksudnya tak ada ruang untuk U-turn? Tak. Islam punya highway kalau masuk simpang, anytime boleh U-turn. Kadang-kadang duduk di KL, kan? Kadang-kadang duduk di Kuala Lumpur ni, silap masuk simpang, nak U-turn jauh. Sampai kena bayar tol. Itu highway manusia. Kan? Kadang-kadang kan? Saya dulu masa duduk Kuala Lumpur macam tu. Silap masuk simpang, nak U-turn tak jumpa, masuk tol. Kena bayar tol pula dah. Kan? Okay. Tapi highway Islam, anytime you can make a U-turn. Awak boleh buat U-turn. Di mana sahaja. Buat U-turn. U-turn tu maksud taubat lah. Bila-bila masa, boleh buat taubat. Di mana saja, boleh buat taubat. Apa saja keadaan, boleh buat taubat. Taubat di dalam Islam, selagi mana matahari tidak terbit daripada barat, taubat itu diterima oleh Allah jika sesuai dengan rukun dan syaratnya. So kita kena istiqamah. So cara nak istiqamah macam mana? Lazimi ilmu, tambahkan ilmu yang benar, cari guru yang baik, cari teman yang baik, banyak ingatkan mati, dan juga orang kata apa? Melazimi amal-amal saleh daripada yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampaikan ilmu yang kita ada kepada orang lain. Moga-moga kita juga mendapat pahala bila orang tu dapat ilmu daripada kita. Baik. Kemudian yang seterusnya, yang keempat. Yang kelima. Allah Ta'ala nak bagi tahu dunia ni berjalan dengan kehendak Allah. Ya, semuanya berjalan dengan kehendak Allah. Allah Ta'ala izin baru berlaku. Allah Ta'ala tak izin, maka ia tak berlaku. Jadi kita sebagai manusia kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya mengizinkan kita untuk berada dalam ketaatan. Ya, supaya Allah Ta'ala tidak sesatkan kita, supaya Allah Ta'ala tidak jadikan kita hamba dia yang tersesat jalan-jalan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya kira itulah serba sedikit yang saya boleh kongsikan. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan masuk surah yang baru, iaitu surah Al-Infitar. Mudah-mudahan surah ni juga dapat kita tadabbur dan mengambil manfaat daripadanya dengan baik. Baik. Kemudian insya-Allah kita tengok kalau ada soalan ataupun komentar, saya cuba untuk jawab ya. Salman kata tak fokus buat kerja sekolah, dia kata fokus ceramah. Terbaik doktor. Okey, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat ya apa yang saya sampaikan pada malam ini. Terima kasih banyak Salman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada lagi ke golongan Khawarij zaman sekarang? Ini satu soalan yang bagus. Dan saya sebut tadi pasal Khawarij. Siapa itu Khawarij? Khawarij ini adalah satu mazhab akidah, dia bukan mazhab fiqh. Sebab tu tuan-tuan kadang-kadang kita jarang dengar, kan? Kita jarang dengar. Kita biasa dengar Hanafi, Hambali, Syafi'i dan Maliki. Itu mazhab fiqh. Yang mana semua tu berada di dalam ahli sunnah wal jamaah. Perbezaan itu disebabkan oleh kerana perbezaan mereka faham, perbezaan cara mereka memahami ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum hakam. Tapi ada mazhab juga mazhab akidah. Kita ada Mu'tazilah, kita ada Murji'ah, kita ada Khawarij, dan kita ada ahli sunnah. Ahli sunnah berpegang kepada Quran dan sunnah. Manakala golongan Khawarij ialah mereka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia datang daripada keturunan Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah ni orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah tegur Nabi. Dia pernah petikaikan cara Nabi membahagikan harta rampasan perang. Ya, maka Nabi kata akan keluar daripada keturunan dia orang yang suka bunuh orang. Disebabkan oleh kerana mereka meninggalkan benda yang wajib ataupun melakukan dosa besar. Jadi golongan Khawarij ini muncul pada zaman Ali bin Abi Talib apabila mereka tak puas hati. Ali bin Abi Talib melakukan
majlis tahkim bersama Muawiyah bin Abi Sufyan pada ketika itu, dan mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Adakah Khawarij ini masih ada di zaman sekarang? Saya katakan golongan ini setiap masa ada. Walaupun mereka tidak menamakan diri mereka sebagai Khawarij, tetapi pemikiran Khawarij itu ada. Iaitu siapa yang suka mengkafirkan orang walaupun tanpa bukti yang kukuh, walaupun hanya dengan sekecil-kecil perkara, sedangkan benda tu tak perlu untuk dikafirkan pun. Jadi pemikiran Khawarij tu ada pada dia. Ya, suka duk kafirkan orang. Sedangkan para ulama menyebutkan nak kafirkan orang ni dia mesti tegakkan hujah dulu. Panggil orang tu dulu, berhujah dengan dia dulu. Hilangkan kejahilan dulu. Kalau dia jahil, kita kena bagi tahu dia dulu. Awak tak tahu benda ni awak kena tahu ni. Perkataan yang awak sebut boleh menjerumuskan awak ke lembah kufur. Ataupun dia sebut mungkin dipaksa umpamanya. Kita kena tengok betul ke dia sebut dalam keadaan rela. Ataupun mungkin dia lupa. Waras ke tidak, mungkin akal dia hilang dah pada masa tu, dia gila dah. Maka semua ini perlu untuk diambil sebagai orang kata apa, untuk kita kena take consideration, take into consideration benda-benda ni sebelum kita menghukumkan orang sebagai kafir. Setelah kita pastikan semua halangan-halangan ni tak ada halangan pun, memang dia tahu benda ni boleh mengkafirkan dia, memang dia waras, memang dia sedar implikasinya, tapi dia tetap sebut, maka dia boleh, barulah boleh kita hukumkan dia sebagai kafir. Itu pun kalau betul lah benda tu boleh mengkafirkan. Tapi kalau benda tu tidak mengkafirkan, umpamanya orang yang orang kata apa, meninggalkan salat dalam keadaan dia tahu salat tu wajib, maka majoriti ulama kata still dia tak kafir lagi, dia hanya fasik. Berbeza dengan satu pandangan dalam mazhab Hanbali, wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa kasihan kepada orang yang inginkan hidayah, mencari majlis ilmu untuk belajar agama, tapi malangnya ada yang terjumpa dengan asatizah yang menyeleweng. Pada pandangan doktor, adakah boleh dan wajar di Malaysia digubal rang undang-undang penyebaran hadis palsu, penyebaran ajaran sesat, ajaran salah supaya asatizah lebih berhati-hati dan amanah dalam menyampaikan dakwah? Ini melibatkan akidah masyarakat. Sokongan padu dari semua golongan diperlukan selain para ulama, dan orang-orang seperti doktor kena betulkan pemahaman yang salah. Sebenarnya kita dah ada dah rang undang-undang di bawah enactment negeri. Kita dah ada dah. Sebab itu digazetkan Syiah itu tidak boleh disebarkan, kena tangkap kalau orang yang berpegang dengan pandangan-pandangan yang sesat ni. Kita dah ada dah undang-undang tu. Tapi untuk hadis palsu ni belum ada lagi ditangkap. Zaman dulu ada ulama-ulama yang mencadangkan agar pemerintah melakukan ta'zir kepada orang yang menyebarkan hadis palsu. Ibn Hajar Haytami ada memberikan cadangan supaya diberikan ta'zir kepada khatib-khatib yang membaca khutbah menyebarkan hadis palsu di atas mimbar pada zaman dia. Cuma pada zaman ni mungkin agak sedikit sukar, tetapi kita kena budayakan. Budaya apa? Budaya semak sebelum sebar. Itu yang kami orang-orang yang belajar hadis ni kempen. Ada satu usaha yang dibuat, semakhadis.com. Ini juga tuan-tuan boleh semak hadis-hadis yang tersebar dalam masyarakat, boleh download apps di Play Store, semakhadis.com, ataupun laman web semakhadis.com. Di sana ada hadis-hadis yang dhaif dan palsu diletakkan di sana, jadi kita boleh jadikan sebagai panduan. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apakah mereka yang mati dalam keadaan saleh sekarang sedang berada dalam kenikmatan di alam barzah? Baik, begini ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita sebagai orang yang beriman, kita percaya kepada wujudnya nikmat dan azab di alam barzakh. Ini datang dalam dalil yang mutawatir, dalam hadis yang mutawatir. Nabi SAW menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada azab kubur. Menunjukkan azab kubur tu ada, kenikmatan dalam kubur tu pun ada. Sebab itu dalam doa waktu kita, orang kata apa, kita doakan mayat, di antara doanya, waj'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Kita doa supaya jadikan kubur itu salah satu daripada taman-taman syurga, dan jangan jadikan kubur itu jangan jadikan kubur orang yang kita sedang salat jenazah dia ni sebagai satu lubang daripada lubang neraka. Maksudnya pertimbangan azab dan nikmat ada di dalam kubur. Jadi orang yang saleh memang
akan berada dalam keadaan nikmat di dalam kubur dia, bahkan berkemungkinan orang kata apa, orang kata dia diluaskan kuburnya, bukan berkemungkinan diluaskan seperti mana yang disebut di dalam hadis. Di dalam hadis Musnad Ahmad disebut diluaskan kuburnya, diberikan kenikmatan, diperlihatkan tempatnya di dalam syurga. Ini orang-orang yang saleh. Tapi orang-orang yang jahat, orang-orang yang banyak buat maksiat, dia akan diazab di dalam kubur, akan dijadikan, diperlihatkan kepada dia, ya, neraka yang dia akan masuk di hari akhirat nanti, dan akan dipukul oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan akan disempitkan kubur sehingga orang kata apa, bertemu tulang rusuknya. Jadi kubur merupakan tempat nikmat dan tempat azab bagi manusia. Jadi sebab itu kita disuruh untuk berlindung kepada Allah daripada azab kubur. Wallahu taala alam. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tim Tafakuh Fiddin, Datin Alia, Hajah Ili dan kawan-kawannya yang kata apa, tidak jemu-jemu menganjurkan majlis kuliah di hujung-hujung minggu dan di tengah-tengah minggu. Mudah-mudahan usaha kalian diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini memberikan sedikit manfaat ilmu untuk kita bersama. Sentiasa doakan saya supaya berada dalam keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berhenti dulu, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.